Baik, saudara, bertemu kita kembali telah lebih 7 bulan. Namun kehilangan pesawat MH370 terus jadi tanda tanya. Walaupun telah lama berlalu, kita tidak pernah sedikit pun melupakan insiden ini dan harapan kita tetap ada dengan misi pencarian baharu di selatan Lautan Hindi. Baiklah, bagi memperincikan mengenai topik kita pada hari ini dan mengenai pencarian baharu MH370 ini, kami bawakan Profesor Madya Dr. Muhammad Kamil Abdul Rashid selaku pengarah Institut Oceanografi dan Pengajian Maritim UIAM. Pertama sekali kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada doktor kerana sudi untuk bersama kami membicarakan mengenai tajuk kita pada hari ini, sudah semestinya mengenai pencarian baharu MH370. Ya, Zarul. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Baik, doktor. Kita mulakan perbincangan kita pada kali ini. Misi kini bermula dengan pemergian kapal Go Phoenix ke selatan Lautan Hindi. Malah kru RTM juga berada di dalam pelayaran tersebut. Dan boleh dikatakan lokasi carian dan keadaan di lokasi carian tetap sukar walaupun JACC dan ATSB menyatakan cuaca agak baik di peringkat awal ini. Mengetahui keadaan di Lautan Hindi itu sendiri, kita tahu dia agak ganas. Apa cabaran yang bakal ditempuhi dan apa harapan yang kita? Ya, Zarul. Dalam hal ini, kita lihat bahawa memang cabaran itu tetap ada di Lautan Hindi sebab dia merupakan satu kawasan yang agak terpencil. Tapi kita mengharapkan bahawa pada kali ini keadaannya lebih baik sebab di hemisfera selatan dia menghampiri musim panas sekarang. Jadi cuacanya akan bertambah panas dan kita mengharapkan bahawa cuaca akan lebih baik berbanding yang lepas mana kita bincangkan dulu bahawa dia menghampiri musim sejuk yang mana laut agak bergelora dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan satu benda yang baik dalam misi pencarian. Tapi ia tetap masih lagi mencabar sebab kita memperkatakan sebuah lautan yang sangat terpencil di selatan Lautan Hindi. Itulah yang cabaran yang mungkin dihadapi oleh misi pencarian kali ini. Dan misi pencarian, kalau kita kongsikan kepada saudara bahawasanya kawasan carian fasa baharu kali ini melibatkan keluasan 60,000 km persegi, doktor, dan sudah pastinya ia mengambil satu jangka masa yang agak lama, satu kawasan yang cukup luas. Dan bagi pandangan doktor sendiri, bagaimana keberangkalian untuk hasil pencarian yang kita lakukan pada misi kali ini? Kita lihat bahawa misi pencarian ini telah diubah ke tempat yang agak lebih ke selatan, di mana tempat baru dicadangkan bahawa MH370 memasuki air di situ. Dan kita lihat bahawa jikanya betul MH370 berada di situ, kita lihat mungkin tidak timbul, bukan saya tak ada masalah. Kita telah memperkecil kawasan dia dan misi untuk mencari itu lebih mudah lagi. Tapi pada pendapat saya sekarang ni keberangkalian untuk mendapatkan tu masih lagi boleh diperbincangkan sebab para pencari itu masih lagi belum memastikan di mana sebenarnya MH itu berada. Jadi sekarang ni dia meliputi kawasan 60,000 kilometer persegi itu adalah dianggarkan berada di situ. Tapi kemungkinan ianya boleh mencakupi kawasan yang lebih luas lagi. Dan kita boleh fokus sekali dapat mengetahui kedudukan sebenar. Kita dapat memperkecilkan dan sudah pastinya kita dapat memfokuskan. Apabila kita berkata mengenai tentang keberangkalian, doktor, dan dalam tempoh masa sebenarnya kita pun telah hampir kepada 7 bulan. Apa yang ingin saya tanyakan di sini, ada tak sebarang isyarat yang boleh dijadikan sebagai petunjuk bagi memudahkan proses pencarian, ataupun doktor, kita memang perlu menjumpai sebarang serpihan terlebih dahulu? Bagi kita sebenarnya memang kita memerlukan petunjuk yang lain dalam hal ini sebab kita sekarang hanya bergantung pada satu petunjuk saja, iaitu isyarat satelit yang mengatakan kemungkinan keberangkalian MH370 berada di situ. Jadi sebenarnya memang kita sebagai saintis, bagi kita saintis memang kita memerlukan lebih banyak petunjuk, clues dan sebagainya untuk memastikan bahawa benda itu ataupun MH itu berada di tempat tersebut. Selama 7 bulan tu
Saya rasa ini satu masa yang lama yang mungkin para penonton semua mengatakan mungkin kerajaan kita berdiam diri sebagainya. Bagi saya tidak, sebab dalam masa 7 bulan ni kita lihat bahawa sebenarnya misi pencarian itu masih lagi berlaku, tetapi dengan cara untuk memeta kawasan dasar laut, dasar lautan Hindi itu. Yang mana sebelum ni para saintis ataupun pencari tidak memahami dengan lebih detail dalam keadaan muka bumi ataupun topografi. So, mereka telah memetakan dengan lebih tepat lagi dan ini mungkin memudahkan pencarian tu. Sebab apa? Nanti memudahkan menggunakan alat yang akan digunakan tu nanti. Inilah yang kita harapkan. Tapi bagi kita masih lagi kita mengharapkan terdapatnya petunjuk-petunjuk lain yang boleh digunakan untuk menolong dalam hal pencarian ini. Ya, benar. Dan semestinya kita mengharapkan agar ia dapat ditemui, setidak-tidaknya kita dapat mengetahui apa jawapan ataupun misteri kehilangan MH370 yang sebenarnya terus menjadi misteri di seluruh dunia dan orang ramai memperkatakan mengenai MH370 ini misteri. Dan kapal Fugro Equator masih melakukan kerja pengukuran di kawasan carian manakala Go Phoenix menggunakan sonar pengesan dalam air. Dan begitu canggih dikenali sebagai proses. Semua ini, Doktor, dan juga para penonton adalah usaha terbaru untuk mengesan MH370. Doktor, adakah dengan penggunaan alat moden ini, kaedah yang baru ini, ianya mencukupi? Okey, dalam konteks ini kita mesti faham apa maksud mencukupi. Okey, kalau sekiranya kita memang yakin bahawa MH370 berada di kawasan tersebut, memang kaedah ini bagi saya mencukupi sebab dia menggunakan teknik-teknik yang sophisticated, yang baru. Sebab macam proses yang diperkatakan ia merupakan sejenis alat sonar yang canggih yang mana juga dinamakan sebagai towfish. Yang mana pada kali ini alat ini ditunda. Ditunda. Berbeza kalau kita lihat dulu pada awal pencarian kita menggunakan Bluefin 21. Masih ingat lagi Bluefin 21? Bluefin 21 merupakan satu alat yang digunakan kaedah remote control yang mana kita kontrolkan, kita kawal daripada atas sebagainya. Dan dia menggunakan tenaga bateri. So tenaga bateri itu agak terhad. Masa. Tapi towfish ni atau proses ni ditunda oleh kapal, dan kapal tu boleh menundanya pada kedalaman tertentu lebih kurang 100 meter daripada dasar laut dan dia boleh mengawal. Dan maksud saya dengan cara ini kapal alat itu boleh ditunda, boleh melakukan penyerapan dengan lebih lama lagi. Dan dalam alat itu juga kita boleh masukkan juga alat-alat pengesan yang lebih canggih lagi sebab dia tidak ada guna kuasa bateri yang banyak untuk menggerakkan dia, tapi dia hanya ditunda sahaja. Sebab tu kalau kita baca alat proses ni mempunyai banyak alat pengesan yang canggih seperti dia boleh mengesan jikanya ada perbezaan tumpuhan minyak daripada kapal MH370 tu dalam air tu, perbezaan minyak yang ada dengan air laut yang biasa sebagainya itu yang boleh laku. Tapi ialah maksud saya kegunaan alat ni boleh mencukupi jikanya kita tahu bahawa memang objek yang kita nak cari itu berada di situ. Tapi jikanya ia tak ada, masih lagi kita perlu melakukan pencarian yang lebih luas lagi. Dan sebenarnya kerajaan Malaysia akan sentiasa melakukan apa yang terbaik untuk mendapatkan jawapan kepada misteri kehilangan MH370. Maka benar apa yang dikatakan oleh Doktor sebentar saja tadi, Malaysia tidak terus mendiamkan diri. Sebaliknya kerja-kerja pencarian diteruskan sampai menjumpai MH370 ini. Dan untuk informasi anda bahawasanya proses seperti yang diperkatakan oleh Doktor sebentar tadi sebenarnya telah mengimbas 1,250 km persegi di lokasi terbabit iaitu di selatan Lautan Hindi. Baik Doktor, pada mesyuarat ICAO baru-baru ini, Malaysia terus mencadangkan agar real-time tracking pada skala global jangka hayat yang lebih lama bagi bateri di dalam kotak hitam dan mewajibkan perkongsian maklumat di antara ICAO, negara-negara anggotanya dan industri penerbangan. Bagaimana Doktor melihat perkara ini? Komen Doktor. Ini merupakan satu cadangan, cadangan yang
yang baik bagi saya, okey, di mana sebenarnya okey, objek ataupun kapal terbang yang melalui tempat-tempat tertentu perlu diketahui, okey, perlu diketahui segi real time dia, dan kita boleh kesan daripada bila-bila masa sebagainya. Tapi ini bergantung kepada ICOA, ICAO, okey, ahli-ahlinya sama ada dia bersetuju tak. Sebab ada mungkin yang tidak bersetuju, yang mana kapal terbang mereka tidak mahu dikesan dan sebagainya. Tapi ini perlu diperbincangkan dengan lebih terperinci lagi sebagainya. Tapi untuk keselamatan untuk sebagainya, ada satu cadangan yang baik, dan saya rasa ini lebih untuk kepada keselamatan, ya, keselamatan. Sebab kita lihat, okey, sistem ni sebenarnya telah diguna di lautan. Ya, benar. Di mana kapal-kapal yang tertentu dia mempunyai kod-kod tertentu yang boleh dikesan, okey, berkesan. Contoh kapal yang melalui Selat Melaka, kita boleh tahu, okey, kapal apa yang melalui itu, okey, apakah yang telah berlaku pada kapal tersebut. Kalau katakan kapal tu membuang minyak sebagainya, kita boleh kesan dia. Ini yang telah dilakukan di lautan, okey, dalam kaedah ini, yang mana kita boleh kesan dan sebagainya. Tapi okey, di udara mungkin ini perlu diperbincangkan dengan lebih meluas lagi, dan saya rasa ini lebih kepada aspek keselamatan. Okey. Dan sebenarnya perkara itu adalah bentuk keselamatan yang perlu ada untuk kita mengetahui, seperti yang doktor katakan. Dan apapun, MH370 misi pencariannya diteruskan sehingga kini dengan menggunakan Go Phoenix dan juga ProSAR. Dan kami RTM sentiasa akan memberikan anda laporan terkini dari sana. Dan juga doktor, sebelum mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, apa yang Prof harapkan daripada misi pencarian baharu ini? Ya, memang kita seluruh rakyat Malaysia mengharapkan satu benda yang baik. Itu satu pencarian yang berhasil menjumpakan MH370, yang mana kita memang mengharapkan untuk mengakhiri orang kata kita punya kedukaan ataupun apa yang kita tangguh selama ni. Itu yang memang kita harapkan. Dan bagi saya, okey, untuk semua rakyat Malaysia, kita kena terus mengharapkan, kita terus mengharapkan bahawa misi ini, okey, akan berjaya untuk menjumpai MH370 walau di mana sekalipun. Okey, itulah harapan kita, supaya bukan saja kita, ahli keluarga dan sebagainya, itulah harapan kita dan doa kita untuk mereka semua. Dan tidak lupa juga satu dunia masih mengharapkan dan ingin mengetahui jawapan sebenar apa yang berlaku kepada MH370. Profesor Madya Dr. Muhammad Kamil Abdul Rashid, Pengarah Institut Oceanografi dan Pengajian Maritim UIAM, kami ucapkan jutaan terima kasih di atas kehadiran doktor untuk perbincangan kita pada petang ini. Dan sekian saja perbincangan kita pada ketika ini, dan kita nak tahu bagaimana pula pandangan masyarakat di negara ini terhadap misi baru pencarian MH370 dan apakah harapan mereka. Saksikan. Bagi saya benda ni keprihatinan masyarakat tu tak patutlah dihentikan. Sepatutnya perlu berterusan. Still lagi berusaha, kita terus mendoakan yang terbaik lah kan. Pendapat peribadi saya tak suka sangat bagi masyarakat yang terlalu negatif terhadap Malaysia ataupun pemimpinan kerajaan sendiri. Bukan nak membelakan kerajaan atau apa saja. Bagi saya ni pandangan akademik saya sendiri, kerajaan telah melakukan yang terbaik. Tak perlulah mana yang pasti tu macam MH370 adalah kerja Allah. Dah mati, dah maut. Dalam kata erti yang lain dah maut kan, maut dah ajal tu dah tangan Allah. Jadinya tak perlulah nak diisukan politik atau apa pun. Saya masih ingat. Masih ingat sebab itu tak ada result. Saya tahu sini memang kerajaan Malaysia memang berusaha buat banyak tindakan untuk rescue lah. Sekarang investigate